Malaysia harap dapat teruskan semula projek HSR Kuala Lumpur, Singapura. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Jinasami, Berita Tengah Malam. Malaysia berharap untuk mempercepat usaha meneruskan semula projek kereta api berkelajuan tinggi HSR bersama Singapura seawal mungkin. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan usaha meneruskan semula projek itu akan melibatkan beberapa perubahan pada syarat dan terma asal. Menurut Perdana Menteri, Malaysia juga ada perancangan untuk mewujudkan HSR antara Kuala Lumpur dan Bangkok. Beliau turut membayangkan jaringan tersebut akan boleh disambung hingga ke China memandangkan negara itu dan Thailand juga dalam proses membina rangkaian kereta api berkelajuan tinggi. Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata kerajaan sedang mengkaji keperluan untuk mewujudkan laluan ketiga menghubungkan Johor dan Singapura dalam usaha mengurangkan kesesakan di Tambak Johor dan laluan kedua Malaysia-Singapura. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditemu bual beberapa wakil asing dan bernama. Kerajaan komited untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi yang berpaksikan penerima gunaan teknologi baru serta penciptaan dan pembangunan teknologi setempat. Pada masa sama membangunkan bakat masa hadapan bagi pertumbuhan yang inklusif dan mampan. Menerusi satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kerajaan bersetuju dengan cadangan Musti supaya langkah intervensi diambil bagi meningkatkan kedudukan Malaysia antara 20 teratas dunia dalam Indeks Inovasi Global selari sasaran kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, satu langkah strategik inovasi akan diwujudkan bagi meningkatkan pengkomisionan teknologi dan inovasi negara. Majlis Tindakan Ekonomi yang bermesyuarat hari ini turut mengambil maklum akan cabaran dan situasi semasa mengenai bakat sedia ada berdasarkan keperluan industri. Ia termasuk cabaran dalam mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, mengekalkan dan menarik bakat berkemahiran serta saingan daripada negara maju. Selain itu, dasar yang melibatkan sumber manusia dan modal insan akan diteliti semula secara menyeluruh bagi menangani cabaran pasaran buruh. Baik, harga purata ayam dan telur semakin stabil di seluruh negara. Pada sidang media di Putrajaya, Pengerusi Gantian Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, purata harga ayam ketika ini adalah RM8.57 sekilogram, jauh lebih rendah berbanding harga shilling. Pertama, berkaitan dengan ayam, kita dimaklumkan bahawa keadaan stabil. Harga purata ayam seluruh negara ialah RM8.57, iaitu jauh lebih rendah daripada harga bumbung yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan yang paling rendah ialah di Kelantan RM8.04 satu kilogram. Itu berkaitan dengan ayam bersih standard, bekalan tidak ada masalah, itu jelah umumnya. Telur pun tidak ada masalah. Harga telur adalah selari dengan harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu bagi grade A umpamanya RM4.50, iaitu 45 sen satu biji. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna diminta membentangkan satu kajian holistik berkaitan hala tuju bekalan makanan negara. Ia meliputi kajian berkaitan strategi pertanian pintar, kegunaan tanah bagi tanaman padi, bekalan daging dan harga ikan kembung yang semakin meningkat.
Bukan hanya pusat internet, Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI bakal menjadi pusat perkayasaan yang membawa manfaat besar kepada keluarga Malaysia dan negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, PEDI menjadi satu jaringan nasional yang akan merancangkan peningkatan keupayaan penggunaan aplikasi, keberadaan jalur lebar di sesuatu kawasan serta melatih orang ramai menjadi pencipta kepada kandungan digital. Selaras itu, RM200 juta diperuntukkan bagi membina 167 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI tambahan di seluruh negara. Ditambah bilangan PEDI dan ini tender sedang diproses untuk membina 167 lagi PEDI di seluruh negara, menjadikan 1080 semua sekali dengan perbelanjaan 200 juta. Dengan itu kita harap ia akan menjadi satu jaringan PEDI nasional yang mempunyai peranan baru yang akan merancangkan, saya sebut tadi, dua aspek, iaitu aspek peningkatan keupayaan kepenggunaan ataupun aplikasi kepada teknologi digital dan juga keberadaan perkhidmatan jalur lebar di satu-satu kawasan dan juga melatih orang kita menjadi pengeluar kepada konten, bukan hanya pengguna kepada konten. Beliau bercakap dengan pemberita selepas majlis penyampaian watikah pelantikan pengerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia dan Taklimat Telekomunikasi bersama pengguna Negeri Perlis. Selaras keputusan Jemaah Menteri untuk klasifikasi laporan audit forensik berkaitan projek kapal tempur pesisir LCS yang dalam simpanan Biostate Heavy Industries Corporation Berhad BHIC, laporan tersebut disiar kepada umum malam ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein menerusi satu kenyataan memaklumkan Lembaga Pengarah BHIC bersetuju untuk klasifikasi dokumen berkenaan. Beliau turut menyertakan surat daripada BHIC kepada Sekretariat Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berkaitan klasifikasi dokumen tersebut. Menurutnya, laporan itu hanya mengenai audit forensik LCS kerana ia merupakan laporan audit forensik dalam masyarakat yang turut merangkumi maklumat dalaman syarikat BHIC yang lain. Kementerian Kesihatan KKM akan menyelesaikan baki 4,833 kes rawatan tertunggak bukan COVID-19 di hospital kerajaan dalam masa terdekat. Menterinya Khairi Jamaluddin menjelaskan jumlah kes tertunggak setakat ini ialah 31 Julai lepas hanya melibatkan prosedur pembedahan daripada disiplin pembedahan pediatrik dan pembedahan kardiotorasik. Semalam, Khairi memaklumkan KKM berjaya menyelesaikan 92% kes rawatan tertunggak bukan COVID-19 di hospital kerajaan seluruh negara. Antara inisiatif dilaksanakan KKM bagi menangani kes-kes tertunggak adalah melalui penyumberluaran pesakit KKM ke hospital swasta. Turut dilakukan adalah pembukaan semula dewan-dewan bedah elektif di hospital KKM secara berperingkat dan pembedahan elektif hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 5 petang di hospital-hospital berpakar di seluruh negara. KKM akan terus berusaha untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan kepada seluruh keluarga Malaysia. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Marilah sama-sama kita sayangi negara kita, sayangi diri kita, kekal sihat dan jauhi diri kita daripada merokok. Baik saudara, penerapan semangat patriotik terutama dalam kalangan generasi muda antara asas keutuhan sesebuah negara yang merdeka. Namun perubahan dunia kini dilihat seakan-akan mengakis nilai tersebut. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Ashraf Ishak untuk melihat sejauh mana golongan muda menjiwai semangat patriotik. Laungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku.
Kalau kita melihat sekarang ni smart patriotic di kalangan generasi muda sekarang ni agak menurun kerana mereka terjebak dengan gejala media sosial seperti TikTok, Instagram, dan saya rasa smart patriotic ni perlu dinaikkan semula. Penting dalam kalangan generasi muda supaya semangat ini terus diterapkan dan tidak hilang di telan zaman. Semangat patriotik juga penting untuk negara supaya negara kekal berdaulat. Semangat patriotik dalam diri sangat penting untuk kita untuk menghormatilah perjuangan-perjuangan tokoh dahulu, sebab kita hanya hidup di sini terus dah tak ada menjajah dah. Semangat patriotik penting supaya kita dapat kekalkan kemerdekaan negara kita daripada dijajah semula daripada kuasa asing. Itu dia tadi antara pandangan generasi muda tentang peri pentingnya semangat patriotik. Namun, setakat manakah semangat ini benar-benar terpasak dalam diri mereka? Adakah ia semakin kuat dan utuh atau sudah semakin luntur meniti arus pemodenan penuh pancaroba masa kini? Menurut fellow penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Azman Awampawi, semangat patriotik yang tinggi masih wujud dalam diri generasi muda masa kini, namun ia kurang ditonjolkan dalam pelakuan seharian. Mereka lebih kerap dikaitkan dengan kecenderungan teknologi dan budaya luar yang dikatakan sebati dengan jiwa anak muda berbanding menunjukkan semangat patriotik. Main game, sibuk dengan cerita Korea, dengan media sosial seperti Instagram, YouTube, kegemaran anime. Jadi oleh kerana kecenderungan itu lebih banyak ditonjolkan, maka itulah yang membentuk persepsi, labeling dan juga stereotype. Bagi generasi muda ini, mereka selalu berhujah bila kita tanya. Dia kata tak semestinya kalau kita tidak kibar jalur gemilang itu, kita tak ada semangat patriotik. Peredaran zaman juga mempengaruhi generasi muda dalam mentafsirkan kemerdekaan dan semangat patriotik. Justru, pendekatan yang lebih segar dan bersesuaian perlu dilaksanakan selari dengan citarasa mereka. Anak muda lebih suka dengan teknologi. Itu sebab contoh yang terbaik ialah menerapkan semangat patriotik ini dalam konteks animasi seperti Upin dan Ipin yang sangat memberi kesan kepada jiwa anak-anak, dan bila mereka membesar, mereka terkesan dengan animasi tersebut. Jadi ini selalu contoh bagaimana mempengaruhi tradisi, memperbagaikan kaedah untuk semangat patriotik. Bukan saja dari filem biasa, bukan saja daripada ucapan biasa. Sudah berubah medium sebenarnya. Jadi ini satu perkara yang boleh tambah baik. Walaupun medium yang digunakan berbeza, namun matlamat asasnya tetap sama. Semua pihak, terutama ibu bapa dan guru, perlu terus memainkan peranan masing-masing untuk melahirkan generasi masa hadapan negara yang lebih patriotik dan mempunyai jati diri. Laporan Muhammad Ashraf Ishak untuk RTM. Pelbagai program menarik disediakan untuk pendengar Melaka FM sepanjang bulan kebangsaan. Menurut pengarah RTM Melaka, Muhammad Yusni Muhammad Ali, antara program dokumentari Bulan Kebangsaan, drama Kampung Seronok dan kuis untuk para pendengar. Sementara kempen Kibar Jalur Gemilang dilihat sebagai wadah menyemarakkan lagi sambutan kemerdekaan. Ini antara semangat menyemarakkan lagi di kalangan kaki tangan RTM Melaka dan juga kepada masyarakat untuk memeriahkan lagi sambutan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-65. Sepatutnya setiap jabatan perlu ada mengadakan program kempen Jalur Gemilang ni sebab kerana menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam diri kita. Ini adalah peluang yang terbaik untuk warga-warga kerja jabatan kerajaan masing-masing untuk menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan. Alhamdulillah jugalah bila kita ceritakan kembali, kita ingatkan kembali kenangan bagaimana orang-orang dulu-dulu yang membina negara kita mencapai kemerdekaan, dan paling senang kita dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita ini meneruskan lagi semangat apa yang telah pun mereka tinggalkan untuk kita.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musaffah Billah Shah berangkat pulang ke tanah air hari ini selepas selesai melakukan lawatan negara ke Turki selama 8 hari. Ketibaan Sri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Istanbul disambut timbalan Menteri Luar Turki Sedat Onal dan Duta Besar Malaysia ke Turki Salim Mustafa Kamal. Turut mengiringi keberangkatan pulang Sri Paduka Baginda berdua ialah Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan delegasi Malaysia. Lawatan negara Al-Sultan Abdullah bermula Isnin lalu antara lain bertujuan meningkatkan hubungan dua hala yang telah terjalin hampir 6 dekad. Jadual baginda bermula di Ankara dengan sambutan negara di Kompleks Presiden disambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang kemudian turut menganugerahkan Al-Sultan Abdullah darjah tertinggi Kerajaan Turki, Turkish Order of the State. Sri Paduka Baginda berdua serta delegasi dijadual berangkat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 9.30 pagi esok. Terima upah RM1,500 untuk angkut pendatang asing tanpa izin parti masuk ke negara ini melalui Sungai Golok. 7 lelaki dicekup di sebuah rumah di Kampung Belukar Pauh, Panji, Kota Baru bersama 92 parti warga Myanmar. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun, rumah terbabit dipercayai menjadi lokasi transit sebelum kesemua mereka dihantar ke Lembah Kelang untuk bekerja. Dan kita telah membuat pemantauan daripada awal dan kemasukan ini secara berperingkat-peringkat dan telah diletakkan di tempat sebelum pertama tadi ialah di yang dikatakan sebagai transit, rumah transit untuk kumpulan ini. Seorang lelaki dipercayai ejen yang bertindak sebagai pengatur turut ditahan dalam serbuan berasingan di Wakaf CA. Satu sindiket penggeruk wang haram didalangi warga Bangladesh ditumpaskan Jabatan Imigresen JIM dalam satu siri operasi khas pada 18 dan 19 Ogos lalu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud memaklumkan 6 lelaki warga Bangladesh berumur antara 26 hingga 40 tahun ditahan ketika serbuan di 3 premis menjual peralatan telefon dan elektronik serta kios agensi pelancongan. Wang lebih RM44,000 disyaki hasil aktiviti penggeruk wang dan 15 pasport Bangladesh dirampas. Turut dirampas buku dan dokumen rekod kiriman wang ke luar negara yang mencecah RM1.2 juta sebulan. Datuk Seri Ahmad Zainuddin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa beliau tidak pernah menggunakan wang RM6 juta hasil sumbangan politik daripada Timbalan Pengarah Urusan Data Sonik Grup Berhad DGP Chiu Ben Ben bagi tujuan peribadi. Semasa disoal balas Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub, beliau menyatakan wang tersebut disalurkan untuk amal jariah, wakaf dan aktiviti keagamaan. Jelas Datuk Seri Ahmad Zahid, beliau tidak pernah memasukkan wang diterima ke akaun peribadinya. Sebaliknya, menyerahkan wang tersebut kepada firma guaman Tetuan Lewis & Co yang merupakan pemegang amanah Yayasan Akal Budi YAB. Datuk Seri Ahmad Zahid turut tidak bersetuju dengan carangan Abdul Malik yang menyatakan wang tersebut merupakan rasuah atas usahanya menyokong pemberian kontrak data sonik teknologi sedia berhad DTSB. Beliau berkata demikian semasa membela diri atas 47 pertuduhan iaitu 12 pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit milik dana YAB. Perbicaraan bersambung esok. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk mencabar kredibiliti seorang saksi utama pendakwaan dalam kes pecah amanah dan pengubahan wang haram dihadapinya. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid ketika membuat keputusan itu berkata tiada keperluan untuk mencabar kredibiliti saksi berkenaan. Pembelaan memohon untuk mencabar kredibiliti bekas penolong bendahari Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Rafiq Hakim Razali.
Ia berhubung dakwaan terdapat perbezaan dalam keterangan lisan saksi pendakwaan ke-13 itu di mahkamah dan rakaman percakapan yang direkod Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 2020. Peguam Gobing Sing Dio yang mewakili Syed Saddiq kemudiannya memohon supaya salinan percakapan yang dirakam SPRM itu diserahkan kepada pihak pembelaan. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin memohon mahkamah menolak permohonan itu kerana dibuat tanpa memenuhi syarat kukuh mengikut Seksyen 51 Kanun Prosedur Jenayah. Bagaimanapun Pesuruhjaya Kehakiman, Datuk Azhar akan membuat keputusan esok setelah meneliti hujah kedua-dua pihak. 32,000 penerbitan buku disasar Yayasan Pembangunan Buku Negara setiap tahun selaras usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ASEAN. Bagi merealisasikannya, golongan mahasiswa digalak turut sama menghasilkan karya bermutu tinggi. Expo Buku Malaysia dan persidangan buku yang berlangsung ketika ini di UPM merupakan salah satu usaha menggalakkan penerbitan buku karya tempatan sekaligus memupuk budaya membaca. Ia selaras slogan Keluarga Malaysia Membaca Sepanjang Hayat. 400 orang seluruh Malaysia pengajian tinggi di mana dia leader. Diorang datang, balik ni mereka balik akan nubuh kelab penulis IPT. Ini tujuan dia. Ini adalah untuk kita menyemarakkan minat pembacaan buku oleh masyarakat kita, terutamanya di kalangan warga kampus, warga universiti dan masyarakat keseluruhannya. Jadi antara perkara yang kita boleh laksanakan adalah kita melaksanakan Expo Buku ini dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Buku dan juga semua peneraju-peneraju dalam buku di Malaysia ini. Expo Buku dan Persidangan Buku berakhir Khamis ini menyaksikan 17 badan penerbitan Universiti Awam mempamerkan karya masing-masing. Pertemuan beberapa pemimpin UMNO dipercayai berakhir selepas hampir sejam mengadakan perbincangan di Kompleks Sri Perdana malam ini. Kenderaan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meninggalkan perkarangan Sri Perdana sekitar pukul 9.11 malam. Difahamkan perbincangan tersebut bermula pukul 8 malam. Baik, kita ke segmen sukan. Kejohanan Sepak Takraw Piala Tun Ali 2022 bakal jadi acara tahunan. Menurut Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Datuk Muhammad Sumali Rizwan, pihaknya turut mencadang untuk menjadikan ia kejohanan peringkat antarabangsa. Jadi insyaAllah tahun depan preparation akan lebih awal untuk menarik mungkin ramai lagi penaja-penaja dan mungkin juga pada tahun depan kita akan buat International Championship. Kita pun tak tahu, kita tengok pada perkembangan terkini mana yang lebih sesuai, dan pada saya ini adalah satu pembaruan yang dibuat oleh PSM sebab dalam keadaan sekarang ini yang agak slow sikit tentang kejohanan tak ada, kita telah muncul untuk adakan kejohanan baru iaitu kejohanan Tun Ali Cup. Beliau berkata demikian selepas perlawanan akhir kejohanan Sepak Takraw Piala Tun Ali 2022 di Bukit Serindik, Melaka. 8 kategori dipertandingkan dalam Festival Luncur Ombak Langkawi 2022. Pertandingan merupakan julung kali diadakan di Pulau Legenda Terbabit. Menurut Presiden Persatuan Luncur Ombak Langkawi, Samsul Hanafi Samsudin, penganjuran bermula Khamis lalu. Ia berjaya menarik sambutan seramai 56 peserta dari seluruh negara. Antara kategori dipertandingkan, shortboard, longboard lelaki dan wanita, best trick serta best wipeout. Untuk akan datang, saya berharap kita akan lebih
boleh buat lebih banyak lagi event macam ni dan kita nak ramai lagi pemuda-pemudi yang sudi yang ikut join luncur ombak ya. Peserta luncur ombak, sukan luncur ombak. Festival Luncur Ombak Langkawi 2022 turut mendapat kerjasama Persatuan Peluncur Ombak Malaysia. Baik, kita beralih ke badminton. Pemain muda lelaki negara Eng Ziyong memulakan kempen di Kejuaraan Dunia 2022 di Jepun dengan bergaya apabila menyingkirkan juara Masters Malaysia dari Indonesia Chico Aura Dwi Widoyo di pusingan pertama. Ini kemenangan kedua berturut-turut Ziyong selepas mengalahkan Chico ketika cabaran antarabangsa Indonesia pada tahun 2019. Pemain berusia 22 tahun itu menampilkan aksi cemerlang untuk menewaskan lawannya di ranking ke-35 dunia tersebut dengan straight sets 21-16 dan 21-10. First, I think I can get into this World Championship is a bit lucky. Yeah, so I hope I can take this opportunity to play well in this World Championship. I think I'll just try my best, for every single point. Esok Ziyong yang memenangi pingat perak di Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham akan turun menentang pemain Thailand Sitikom Tamasin di pusingan kedua. Dalam pada itu, seorang lagi wakil persorangan lelaki negara, Liu Darren, terpaksa pulang awal selepas tewas di tangan pemain nombor 1 dunia, Victor Axelsen dari Denmark. Darren tewas straight set 16-21, 12-21 dalam pertarungan selama 42 minit. Pada penampilan pertama di peringkat kejuaraan badminton dunia. Dalam pada itu, jago badminton negara Li Jizia turut memulakan kempen di kejuaraan dunia dengan langkah kanan. Pemain ranking kelima dunia itu layak ke pusingan kedua selepas menang mudah ke atas pemain Perancis Bryce Levendes 21-9, 21-13. Jizia sebelum ini menarik diri daripada Sukan Commonwealth 2022 bagi memberi fokus kepada kejuaraan dunia. Pemain berusia 24 tahun itu mempamerkan aksi penuh bertenaga ketika menundukkan lawannya di ranking ke-40 dunia dengan mudah 21-9 di set pertama. Jizia kemudian terus mendominasi set kedua dengan kemas dan meskipun cuba diberi tentangan oleh Levendes, namun ia masih belum cukup untuk menghalang pemain kelahiran Kedah itu untuk menutup permainan dengan kejayaan 21-13. Selepas ini, dia dijadual berdepan pemain dari Portugal, Bernardo Atilano di pusingan kedua. Selamatkan perlawanan dengan 21-13. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Saya Muhammad Cina Sami, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.